Anda sedang menyaksikan Sembang LZS, destinasi zakat anda. Pelbagai topik yang kita akan bawakan setiap kali kita bawakan tentang isu di zakat Selangor ini sendiri. Antaranya, hari ini kita akan ketengahkan berkaitan dengan had kifayah. Pasti dalam kalangan kita perlu ada ilmu sebagai garis panduan untuk anda menetapkan adakah anda diklasifikasikan sebagai penerima zakat ataupun sebaliknya. Jadi apakah informasi yang perlu kita fahami? Sambil-sambil tu boleh layari kami di www.zakatselangor.com.my untuk informasi terkini berkaitan dengan zakat. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya bersama dengan dua ustaz yang handsome-handsome di sini. Bersama dengan saya, Ustaz Halim Ben, yang pernah juga kita bersua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini dia Ustaz Halim dan juga di sebelah saya ni Ustaz Hamizul. Assalamualaikum. Okey, kita juga pernah bersua di lain topik yang berbeza. Hari ini kedua-dua ustaz bersama-sama dengan saya. Kita nak sembang-sembang santai sajalah kan, berkaitan dengan zakat. Yang kita perlu fokuskan kali ini adalah had kifayah. Saya kira ini merupakan topik penting Ustaz sekalian, sebab ini adalah antara garis panduan yang perlu kita fahami kan. Terlebih dahulu kita pastinya nak memahami konteks apakah yang dikatakan tentang had al-kifayah. Ustaz Ali mungkin nak kongsikan terlebih dahulu untuk pembukaan bagi perbincangan kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hanim. Okey, had kifayah ni kalau kita tengok dari segi bahasa mudahnya untuk kita mudah faham, adalah satu paras kecukupan perbelanjaan asasi semua penduduk negeri Selangor. Mana setiap keluarga kita ada ukuran-ukuran ataupun kaedah tertentu untuk menilai apakah paras yang sesuai yang dikatakan cukup keperluan asasinya. Maknanya ada angka-angka yang kita gunakan berdasarkan kajian-kajian. Maknanya kalau mencapai angka itu dianggap cukup keperluan asasinya. Kalau tidak mencapai angka tu mungkin tergolong dalam kumpulan fakir atau miskin. Itulah maknanya dari segi takrifnya, maksudnya had kecukupan perbelanjaan asasi penduduk di negeri Selangor. Okey, begitulah kan. Dan kita perlu fokuskan juga tentang kos masa kan Ustaz kan. Betul. Kalau kita fahami maksud tu, tetapi kita tak boleh mengambilkan satu angka tu sampai bila-bila angka yang sama, melihat kepada perbelanjaan semasa, ekonomi kita yang berubah-ubah dan sebagainya. Kalau tadi Ustaz Alim ada kongsikan tentang beberapa keperluan asasi yang dikatakan sebagai indikator untuk kita maksudkan inilah dia paras yang perlu kita fahami, menjadikan ianya sebagai had kifayah seseorang individu. Bagaimana Ustaz nak kongsikan bersama dengan kita? Okey, Assalamualaikum Hanim. Waalaikumsalam. Dan semua penonton setia rancangan kita ni. Selalu kita membahaskan tentang had al-kifayah ni, memang ada indikator tertentu yang digunakan untuk menilai adakah orang tu cukup ke tak cukup dia punya perbelanjaan. Ya. Antara perkara yang diletakkan sebagai penanda aras itu ialah yang pertama sekali dari sudut makanan dia, ya. Kemudian tempat tinggal dia, kemudian pakaian dia, dan penjagaan kesihatannya, kemudian pengangkutan yang digunakan, yang terakhir sekali ialah perubatannya. Jadi apabila 6 perkara ini digabungkan, itu yang menjadi had al-kifayah itu. Contohnya kalau penentuan fakir miskin itu di Selangor, kita letak untuk ketua keluarga. Ya? Ketua keluarga macam saya, macam Halim kan, ketua keluarga minimum perbelanjaan sebulan RM1,215. Ya? Jadi dengan dia pada pilihan pula ni, rumah berbayar, rumah tak berbayar. Ya? Dan dari situ akan ada juga penanda aras untuk keperluan isteri, anak-anak dan juga ibu bapa. Hasil daripada jumlah itu tadi, kalau dirujuk dalam kita punya website, ada dimasukkan dekat sana, ya. Kita akan dapat lihat satu keluarga itu, satu ayah, satu isteri, ada 2 anak yang bersekolah, 2 anak tak sekolah misalnya, tanggungan anak OKU kalau ada apa, ya, akan dapat satu jumlah di bawah itu, dan itulah jumlah yang dijadikan penanda aras kepada kecukupan keluarga berkenaan. Jadi kalau penonton nak tengok, kena buka pada website kita, akan dapat dekat sana jumlah tersebut. Dan macam yang Bro Halim sebut tadi, kalaulah penanda arasnya, keluarga Pak Abu misalnya memerlukan sebulan minimum 1,500 untuk survival mereka, tetapi pendapatan isi rumah, dekat sini kita kena ambil pendapatan isi rumah, Bro Halim, ya. Itu pendapatan Pak Abu plus dengan isteri kalau isteri bekerja, ya. Kalau digabung kedua-duanya,
ternyata pendapatan mereka baru mencapai RM1,000, maka mereka termasuk dalam kategori orang miskin. Ya, maknanya ada minus lah, kan? Ada kekurangan dalam pendapatan tersebut yang tidak dapat menampung keperluan asasi mereka. Seperti mana yang disebutkan tadi, ada 6 keperluan asasi seseorang individu tersebut yang terpakai kepada kita semua, kan? Dan bila kita cakap tentang perkara itu, ada 2 kategori, penerima dan juga pembayar zakat ni. Ustaz Ali mungkin nak kongsikan, kalau kita fokuskan tentang had al-kifayah ini, ianya lebih menjurus kepada yang mana? Pembayar ataupun penerima zakat ni? Okey, baik Anim. Untuk had kifayah yang berlaku di negeri Selangor yang telah dibuat kajian, penggunaannya sesuai untuk digunakan kepada golongan fakir miskin, golongan sederhana sehinggalah golongan pembayar zakat. Mana bila digunakan kaedah had kifayah, kita boleh dapat kenal pasti orang tu masuk dalam kumpulan yang mana satu. Dia masuk kumpulan fakir, masuk kumpulan miskin, ataupun masuk kumpulan pembayar zakat. Tapi ada satu tengah-tengah, kumpulan sederhana tadi tu. Mana had kifayah ni berguna untuk semua peringkat. Ada ukuran-ukuran tadi Ustaz Miza sebut. Cuma untuk pembayar zakat, dia akan berkait dengan nisab. Kita akan masuk campurkan nisab kat situ. Maknanya kalau kita dah ukur had kifayah, belanja yang asasi dah boleh ditolak. Dan ada satu situasi kita terpaksa letak, bukan terpaksa, memang kena letak nisab itu sebagai panduan untuk melihat seorang itu wajib zakat atau tidak. Nisab sekarang RM23-35. Berapa ni untuk makluman, RM23,000. Itu pun berubah-ubah juga Itu berubah-ubah mengikut harga emas. 85 gram emas. Setiap 6 bulan akan berubah-ubah lah. Itu penentu untuk menjadi pembayar zakat. Yang tadi had kifayah, keutamaan dia adalah menilai sejauh mana seseorang itu termasuk dalam kumpulan fakir atau kumpulan miskin, atau mungkin terkeluar daripada kumpulan tadi tu. Ada satu kumpulan lagi, kumpulan golongan sederhana. Dia bukan fakir miskin dan bukan pembayar zakat. Duduk tengah-tengah. Saya tertarik dengan golongan sederhana yang dimaksudkan ni, sebab yelah, kita selalu bila mengikut kepada tangga gaji pun, contohlah B40, M40, T20 ni, dia pun berada pada atas pagar. Yang beza RM1, RM2, yang beza RM5, RM10 ni kan. Yang itu sebenarnya perbezaan dia ketara. Ada yang sehingga dapat subsidi, ada sehingga yang tak dapat subsidi, betul tak? Yang saya maksudkan begitu. Jadi kalau kita kata tentang yang atas pagar, yang sederhana ni, bagaimana kita nak klasifikasikan mereka untuk penerima zakat ataupun kategori-kategori sebagai penerima zakat? Mungkin Ustaz nak kongsikan juga. Baik, terima kasih Nim. Memang betul lah apa yang Hanim sebut tu. Kadang-kadang bila kita buat bancian hadul kifayah Hanim, kita dapati lebihan daripada pendapatan isi rumah tu tersangatlah minimum. Contohnya keperluan hadul kifayah ada RM2,000 sebulan. Lebihannya RM2,000, RM10. RM10 je lebihnya. Adakah dengan itu kita terus nak menolak mereka ini daripada termasuk dalam kategori asnaf ataupun kita nak bantu? Maka dekat sinilah wujudnya golongan ketiga yang kita sebut sebagai miskin bermusim. Kadang orang tanya, musim buah ke Ustaz? Tidak, bukan. Dia dalam kehidupan kita ni sepanjang tahun, ada musim-musim tertentu yang memang kita memerlukan belanja lebih ni. Contohnya musim persekolahan, musim menyambut hari raya. Itu 2 musim ni sangat kritikal lah, terutamanya bagi orang yang anak dia tak apa nak ramai Salim dalam 14 orang je anak tadi kan. Jadi bayangkan bila masuk musim persekolahan, biasanya pada bulan-bulan yang tidak bermusim itu pendapatannya memang cukup, tapi cukup dekat mana ni? Betul-betul dekat hidung. Cukup makan. Cukup makan. Dia pun berjalan sampai musim sekolahan tenggelam dia. Orang Perak kata terjeroleh. Terjeroleh. Maka tenggelam dia. Maka ketika itu siapa yang boleh menarik tangan dia supaya dia tidak lemas? Inilah bantuan-bantuan inilah. Kita hulurkan bantuan, dengan duit tu dia belilah keperluan sekolah anak dia, maka dapat bernafas dia kan, dan berjalan balik. Lepas tu macam biasa hari ni juga. Sampai musim raya tenggelam lagi sekali dia. Maka ketika itu zakat Selangor akan bantu lagi sekali. Sebab itu kalau kita lihat di negeri Selangor ni, ada asnaf fakir miskin yang mendapat bantuan secara package. Bantuan sewa rumah, bantuan makanan bulanan, bantuan yang agak menyeluruh. Tetapi ada fakir miskin kita ataupun miskin lah yang hanya mendapat bantuan tertentu saja musim sekolah
musim raya. Mengikut keperluan. Ya, mengikut keperluan mereka. Ya, pada ketika itulah bantuan pun akan dilaksanakan secara bermusim. Sebab itu mereka ni dikategorikan sebagai golongan yang memerlukan bantuan secara bermusim. Baik, satu penjelasan yang sangat menarik sebab kadang-kadang kita kat sini kita tak tahu banyak tentang perkara ini. Tak nampak sebenarnya bagaimana ialah bila mereka sendiri yang berada pada jurang yang begitu kecil ini, mereka pun mungkin tidak meminta bantuan pun sebab tak tahu caranya. Sebenarnya mereka boleh berada pada kategori tersebut. Kita kongsikan tentang cara pengiraan pula. Bagaimana, adakah perbezaannya cara pengiraan daripada yang kita kongsikan tadi? Okey, baik Hanim dan sahabat-sahabat semua, cara pengiraan untuk penentuan hadul kifayah tadi untuk fakir miskin dan untuk golongan muzaki dan sederhana tadi sebenarnya asasnya adalah sama. Okey. Sebab hadul kifayah digunakan untuk semua golongan yang ada di Selangor ni ataupun di negeri-negeri lain. Semua golongan akan gunakan hadul kifayah yang sama. Contoh, perbelanjaan asasi yang dibenarkan ditolak untuk 1 bulan bagi golongan fakir miskin yang kita benarkan tolak lebih kurang 1,200. Okey. 1,200 plus lebih kurang. Kemudian dia ada tolakan-tolakan untuk isteri atau pasangannya. Tolakan untuk anak di IPT, anak yang bersekolah, anak yang tidak bersekolah dan mungkin pesakit kronik yang ditanggungnya ataupun OKU. Ada jumlah-jumlah tu. Mana dengan pendapatan dia, formulanya pendapatan kita akan tolak dengan dia punya perbelanjaan asasi dia tu. Faham? Kita akan tolak tu semua tu. Kemudian kita tengok ada baki ataupun negatif. Ada situasi orang golongan sederhana mungkin ada baki. Ada baki. Dan baki tu pula kemungkinan juga dia akan pergi kepada kumpulan pembayar zakat. Okey. Maknanya baki dia, kata saya bagi contoh lah, memang di sini katalah income dia lebih kurang katalah sebulan 5,000. Okey. Contoh. Kemudian kita tolak perbelanjaan asasi dia, katalah yang dibenarkan had kifayah ni yang dibenarkan lebih kurang RM2,000 jumlahnya. Ada berbaki RM3,000 tadi Mana RM5,000 tolak tadi RM2,000 had kifayah dia, ada RM3,000. Ada kemungkinan golongan ni golongan sederhana, dia bukan fakir miskin. Kemungkinan golongan sederhana ataupun pembayar. Kita kali pula dengan 12. 3 kali 12 lebih kurang RM36,000. Ini termasuk dalam kumpulan muzaki. Sebab apa? Sebab dia dah melebihi parah nisab RM23,000, RM35. Okey. Muzaki. Tapi katalah gaji dia lebih kurang RM3,000. Had kifayah dia satu bulan lebih kurang RM2,000. Ada baki RM1,000 sebulan. RM1,000 kali dengan 12 jumlahnya RM12,000. Tidak sampai kepada nisab tadi, RM23,000 tadi. Ini yang dikatakan golongan sederhana. Ini kemungkinan juga tadi yang bermusim tadi ada masuk ke sini. Walaupun nampak ada lebihan kan daripada pendapatan. Betul, walaupun nampak lebihan. Kena pula sekarang ni belanja besar. Ya, betul. Besar, RM12,000 setahun tu kita boleh khawatir kecemasan-kecemasan persekolahan anak memang mungkin tak cukup. Mungkin tak cukup. Dan kumpulan fakir miskin, katalah dia punya had kifayah sama tadi RM2,000 tadi, sebab asasnya semua sama kita gunakan. Tapi gajinya katalah RM1,500. Had kifayah dia sepatutnya maknanya gaji dia tu RM2,000 untuk dianggap sebagai cukup keperluannya. Tapi dia dapat RM1,500. Kemungkinan dia akan termasuk dalam golongan miskin. Ada satu lagi peringkat. Kemungkinan katalah gajinya lebih kurang RM1,000 atau RM900. Tapi had kifayah dia RM2,000 sebulan. Dia dapat RM1,000 ke bawah. Kemungkinan dia akan termasuk dalam kumpulan fakir. Mana di sini Hanim, kalau kita tengok kumpulan-kumpulan yang ada di sini, kita bukanlah nak merujukkan kasta ke apa tidak. Betul, tidak. Tapi kita nak menilai seseorang supaya mudah dibantu. Ini fungsi pemerintah melalui Lembaga Zakat Selangor ni untuk bantu orang. Caranya menggunakan hak kifayah. Manalah itu kumpulan fakir, kata kumpulan fakir, kita dah buat kira-kira masuk kumpulan fakir, mungkin bantuannya lebih sikit. Kemudian kita tengok pula kumpulan miskin. Dia mungkin kurang sikit dia punya bantuan daripada golongan fakir tersebut. Kemudian golongan sederhana, itu tadi bermusim. Mungkin musim anak sekolah, musim anak masuk IPT, ataupun mungkin ada keperluan-keperluan asasi yang sekali-sekala. Yang difokuskanlah kan, pendidikan sahaja ke ataupun bantuan makanan sahaja ke, ataupun mungkin perubatan yang sekali-sekala berlaku ke atas seseorang itu, kumpulan sederhana. Satu lagi kumpulan tadi muzaki. Itu memang tiadalah bantuan untuk muzaki. Memang dia kena bayar zakat lah. Kena bayar zakat betul. Kena bayar zakat. Begitulah. Baik. Itu antaranya
banyak sekali yang sebenarnya untuk yang di awal-awal ni kita dapat informasi daripada kedua-dua ustaz. Okey, banyak sebenarnya yang kita pelajari daripada permulaan awal perbincangan kita ni. Saya rasa dalam 10 minit 15 minit awal ni lah kan. Rasa macam tak sempat ya. Masih perlukan ada masa lagi kerana banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan kalian semua. Tapi rasa macam kita eloklah minum-minum kopi dulu kot. Sampai dah kopi, alhamdulillah. Terima kasih. Ini dia. Allahumma barik lana dulu. Silakan. Terima kasih. Jemputlah walaupun bukan saya yang buat, tapi saya pasti sedap. Ada gula, alhamdulillah. Ada. Gula ada. Manis, banyak manis dalam senyuman. Okey, Ustaz, jemput-jemput minum kopi. Sambil-sambil tu kita nak sambung juga perbualan dan kepada penonton-penonton di rumah, sebenarnya kali ini kita nak fokuskan lebih kepada kenapa sebenarnya dalam konteks had al-kifayah ini begitu penting kalau kita nak kaitkan dengan konteks zakat tu sendiri. Baik. Bagaimana Ustaz Ustaz? Hanim. Kalau orang tanya kepada kita, ada tak dalil tentang mewujudkan had al-kifayah ini? Sebenarnya ada ya, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Surah Al-Halim, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul 'afu. Surah Al-Baqarah ayat 219 ya. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah yang perlu mereka infakkan sebagai zakat? Maka Allah beritahu kepada Nabi, katakanlah kepada mereka perkara yang berlebih daripada keperluan. So bagaimana kita nak menentukan lebihan keperluan itu? Itulah datangnya had al-kifayah dan berdasarkan ijtihad para fuqaha dari semasa ke semasa. Dan kalau orang tanya kepada kita lagi, siapakah antara orang yang memulakan inisiatif membuat had al-kifayah ini? Jawapannya adalah Umar Al-Khattab. Okey. Kerana apa? Umar pernah mengumpulkan rakyat dia dari pelbagai lapisan strata sosial, yang kaya, yang pertengahan, yang miskin, dan diberikan sejenis makanan untuk melihat adakah boleh semua makan begitu. Dan akhirnya dari situlah hari ini kita modifikasi dan kita mewujudkan satu kaedah had kifayah yang melihat kepada bentuk makanan yang boleh dimakan oleh semua lapisan masyarakat hingga akhirnya datanglah had kifayah itu. Faham. Itulah kaitannya kan, saling kaitnya bagaimana had kifayah ini memberi satu kepentingan dalam konteks zakat itu sendiri. Sebenarnya ia telah pun dilakukan daripada dahulu lagi kan. Zaman Nabi lagi bancian pernah dilakukan. Bancian dari sudut memberikan itulah kan ujian bagaimana agaknya makanan itu boleh dirasai pada semua peringkat. Itu juga yang dilakukan pada peringkat zakat sekarang ini kan. Bancian dilakukan, ambil tahu bagaimana dari sudut latar belakang keluarga setiap individu yang ingin dibantu. Kita nak fokuskan pula kepada tadi Ustaz yang dah dikongsikan tu, ada yang jatuh pada kategori fakir, ada yang jatuh pada kategori miskin. Bagaimana peratusan yang kita nak fahami dari jurang perbezaan pendapatan dan juga keperluan asas yang menelan belanja terhadap sesebuah keluarga tersebut yang boleh kita kaitkan untuk perubahan kategori fakir dan juga miskin. Kita beri penekanan kepada dua kategori itu. Okey, baik Hanin, ni soalan bagus ni. Okey, ni selalu masyarakat tanya ni. Sahabat-sahabat kita di luar tanya, macam mana kita nak bezakan Kami di Lembaga Zakat Selangor, kita ada satu kaedah untuk menentukan. Kita ada formula-formula yang kita guna pakai. Tapi kita sebenarnya boleh tengok kalkulator hadul kifayah, kita boleh buka dalam website Lembaga Zakat Selangor. Okey. Kalkulator hadul kifayah. Macam mana kita nak menentukan seseorang tu fakir miskin? Itu lebih mudah sebenarnya, auto. Yalah, betul. Tapi kalau saya nak bagi gambaran dekat sini, sahabat-sahabat semua, gambaran yang ada, katalah golongan tu memerlukan, saya balik tadi memerlukan lebih kurang RM2,000. Itulah hadul kifayah dia, RM2,000 satu bulan. Tetapi dia hanya mendapat 50% ke bawah daripada hadul kifayahnya. Mana contoh yang saya bagi tadi lebih kurang RM900 ataupun hampir-hampir RM1,000 atau RM1,000 lebih kurang lah. RM1,000. Maknanya dia dapat separuh saja daripada keperluan asasi dia. Dia perlukan RM2,000 tapi gajinya hanyalah RM1,000 saja. Maknanya ini termasuk dalam kumpulan fakir. Maknanya dia di bawah 50% daripada hadul kifayah. Mana pendapatannya di bawah 50% daripada hadul kifayah. Satu kumpulan lagi, dia mendapat 51% sehingga lebih kurang 100% lah. Lebih kurang lah 100%. Kadang-kadang kita guna kaedah 99%. Okey. Tapi 100% tu ada situasi termasuk juga. Kumpulan fakir miskin sebab dia di border tu kan. Mana tadi dia memerlukan RM2,000.
tapi dia punya pendapatan dia katalah RM1,999. Dia termasuk dalam kumpulan miskin. Ini dia punya kaedah dia, 51% ke 99% ataupun 100%. Itu kumpulan miskin dan kumpulan fakir. Tapi untuk kumpulan yang satu lagi tadi, sederhana tadi tu, yang telah melebihi 100% daripada hadul kifayah. Katalah dia memerlukan RM2,000, itu hadul kifayah dia, perbelanjaan asasi dia. Tapi gajinya berjumlah RM2,700 pendapatan dia. Maknanya dengan pendapatan RM2,700 dengan hadul kifayah, dia tidak termasuk dalam kumpulan fakir miskin. Maknanya dia bukan asnaf fakir miskin, betul Ustaz? Bukan asnaf fakir miskin. Dia kemungkinan duduk dalam kumpulan sederhana dan kemungkinan masuk dalam golongan asnaf yang lain. Bukan maksud dia tak dapat jadi fakir miskin, dia tak boleh jadi asnaf lain. Itu saya sebut di awal tadi, kemungkinan dia masuk tadi kumpulan fisabilillah, ataupun orang yang butang saya, gharim, ataupun mungkin ada satu-satu situasi itu mungkin Ibnu Sabil Ibnu Sabil, ataupun jadi bantuan dia sasaran lah kan, mengikut kepada sasaran keperluan dia. Ada begitulah. Tapi kumpulan yang atas sekali tadi, yang muzaki tadi tu, itu kalau dia punya gaji ni dah tak main persen dah ni. Ini tak pakai persen dah ni Anim. Ini kalau dia cecah jadi sab lebihan gaji dia, sama dengan nisab, secara automatik dia adalah pembayar zakat. Maknanya menggunakan hadul kifayah kita boleh kesan semua jenis peringkat. Hadul kifayah memang kita garis jadikan panduan senjata utama lah kan? Garis panduan utama senjata kita lah. Betul. Semua peringkat kita nak gunakan untuk mengira daripada dia punya status fakir miskin, sehinggalah dia ni pembayar zakat atau tidak. Sekali lagi nak ditekankan kat sini, bukan status ini kita nak membayangkan apa, cuma kita nak menjadikan kefahaman buat kita bersama. Ustaz mungkin nak kongsikan juga bagi mereka yang tidak ada pendapatan gaji tetap. Mungkin bulan ni dia dapat RM1,500 Ustaz. Bulan depan dia dapat pula RM1,800. Bulan depan pula dapat RM2,000. Ikut pendapatan-pendapatan yang berbeza. Jadi adakah kategori-kategori kepada fakir ataupun kepada miskin ini mengikut pada hadul kifayah akan berbeza juga setiap bulan? Baik, jawapan dia gini Anim ya. Orang yang berpendapatan tidak tetap ni, dia kena buat secara unjuran, purata. Sebab mustahil lah kita nak mengira hadul kifayah kemiskinan tu setiap bulan. Setuju. So mereka kena buat unjuran. Sebab itulah bagi mereka yang tidak mempunyai payslip, kami di Lembaga Zakat Selangor kami sediakan satu borang akuan pendapatan. Dan borang tu dia kena disahkan oleh pihak yang berwenang di tempat dia lah, Nazir ke ataupun Amil Qaryah dan sebagainya, untuk menetapkan berapakah unjuran pendapatan dia setiap bulan. Declaration form ya. Faham? Dan lagi satu yang perlu difahami oleh kita, apabila kita nak membicarakan had al-kifayah kemiskinan, maka kita tidak melihat kepada pendapatan ketua keluarga saja Hanim. Tetapi ia adalah gabungan semua orang yang dalam rumah tu yang bekerja. Maksudnya kalau suami bekerja, isteri bekerja, anak sulung bekerja dan anak tu juga duduk di rumah itu, maka ketiga-tiga mereka ni perlu menggabungkan pendapatan. Suami dapat RM1,500, isteri RM1,500, anak RM1,500, maknanya RM4,500. Barulah dikira balik kepada keperluan isi rumah tadi mengikut borang hadul kifayah yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Ya, setuju. Ia berbeza dengan penentuan kepada had al-kifayah pembayar zakat. Kerana had al-kifayah pembayar zakat dilihat kepada pendapatan individu. Sebab itu kalau suami bekerja, isteri bekerja, maka nak menentukan mereka ni layak atau tidak bayar zakat dilihat kepada pendapatan individu dan penolakan had kifayah mereka berdasarkan diri mereka. Kalau suami, dia boleh tolak diri dia dan tanggungannya. Tapi kalau isteri, dia tolak diri dia saja. Kerana isteri tak wajib menanggung keluarga kan. Ya, baik. Maka itulah perbezaan dia ni. Wallahualam. Baik, itu dia satu penjelasan yang cukup padat, ringkas dan saya pasti bertepatan dengan soalan-soalan yang kita ajukan tadi. Untuk pengakhiran kita perbualan dan perbicaraan kita, mungkin Ustaz nak kongsikan dulu apa kata-kata akhir yang nak dikongsikan sebagai satu ilmu lah kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Silakan Ustaz terlebih dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat semua. Okey, kalau kita lihat hadul kifayah ni tuan-tuan puan-puan, ada di kalangan kita berpandangan hadul kifayah ni mungkin menyukarkan ataupun mungkin menyulitkan.
Tapi inilah satu-satunya kaedah setakat ini yang pemerintah ada, yang Lembaga Zakat Selangor ada dalam menentukan seseorang itu termasuk dalam kumpulan asnaf fakir, miskin, golongan sederhana atau muzaki. Dan kaedah ini berdasarkan kajian-kajian yang cukup mendalam dan cukup meluas. Dan kajian-kajian yang dibuat melibatkan pihak-pihak pembekal ataupun pihak-pihak yang berniaga dan juga fakir miskin itu sendiri. Bagi menentukan sejauh mana keperluan asasi untuk setiap keluarga di negeri Selangor. Maknanya setiap keluarga ni sebenarnya kalau kita ikut secara individu ataupun keluarga berbeza-beza. Betul. Tapi Lembaga Zakat Selangor diberikan kebenaran untuk menetapkan satu kaedah berdasarkan kajian-kajian tadi. Bagaimana kita tetapkan seluruh Selangor, kita ambil satu angka yang betul-betul sesuai diguna pakai. Dan inilah yang kita guna pakai untuk menentukan juga seseorang itu menjadi pembayar zakat. Bukan apa, Nim? Betul. Ada sahabat-sahabat kita kadang-kadang mempertikai kan. Dia kata macam mana berlaku hadul kifayah ni. Saya tak pernah dengar, saya tak pernah jumpa. Sedangkan ini telah diguna pakai sekian lama, semenjak dulu lagi. Kalau kita tengok imam-imam mazhab pun banyak menggunakan kaedah hadul kifayah. Kecukupan belanja asasi ini. Mana kalau kita tengok ada setengah-setengah hanya menyebut pakaian, makan minum, tempat tinggal ni benda-benda utama. Cuma sekarang ada tambahan-tambahan sedikit lah. Maknanya saya menyeru masyarakat di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana, sekiranya amil ataupun pegawai Lembaga Zakat Selangor meminta maklumat pendapatan untuk dikira hadul kifayah, sama ada untuk kita tentukan sebagai fakir miskin ataupun kita tentukan sebagai pembayar zakat, kalau boleh kita follow. Betul. Kita ikut je. Kita tak perlu petikai banyak sangat. Kita ikut supaya memudahkan penilaian berlaku. Betul. Mudah-mudahan kita senang nantilah. Pengurusan pembayaran zakat kita pun lebih mudah kan, kerana sekarang ni macam-macam sistem yang dah diwujudkan oleh Lembaga Zakat Selangor sendiri bagi memudahkan semua, sama ada pembayar ataupun penerima zakat sendiri. Daripada Ustaz Sri bagaimana? Silakan. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Perkara pertama yang kita kena ingat, kalau tuan-tuan duduk di Selangor, pakailah had Al-Kifayah Selangor. Jangan pula bertegang urat dengan pegawai zakat Selangor. Saya asal dari Pelik Pluto, saya nak pakai had Kifayah Pelik Pluto. Itu tak boleh ya. Lain ya, dari setiap negeri. Setiap negeri mempunyai nilai yang berbeza. Yang kedua sekali, apabila kita tak faham, sebab saya yakinlah dalam tempoh kurang lebih 20 minit mana mungkin kita nak memahamkan orang kan. Jadi kalau masih ada pertikaian, memang betul saya pun pernah berjumpa orang yang mempertikaikan, mana logik ustaz tolak lagi saya sebulan 1000 lebih, saya bayar rumah pula 1500 kan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih rasa apa yang kami bentangkan ni tak cukup, jawapan mudah saja Bro Halim. Datanglah ke pejabat zakat, berjumpa dengan kami dan kita boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan tajuk had Al-Kifayah. Sebenarnya kalau nak bahaskan tajuk had Al-Kifayah ni 4.5 jam tak habis. Kan? Betul lah, kita melibatkan banyak sokongan-sokongan yang perlu difahamkan. Yang ketiga, kalau ada sebarang pertikaian, bukan sahaja berkaitan dengan tajuk had Al-Kifayah, tak puas hati tentang agihan zakat. Memang ada orang kadang dia kata, saya kira had kifayah banyak ni tak dapat. Orang tu dapat, kenapa? Maka jawapan dia, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya. Siapa ahli kat sini? Iaitu kami Lembaga Zakat Selangor, orang yang terlibat secara langsung dalam menentukan kelayakan orang itu ataupun tidak. Sebab apa kadang-kadang pada mata kasar kita rasa orang itu tak layak. Tetapi kita mempunyai data yang lebih tepat untuk menentukan kelayakan orang itu. Betul. Maka untuk mengelakkan fitnah, datang dan bertanya supaya kita dapat memberikan jawapan yang lebih memuaskan hati. InsyaAllah lebih jelas. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini pelbagai informasi bukan sahaja kepada penonton di luar sana, tetapi kepada saya sendiri mengetahui tentang hadul kifayah. Ustaz Halim Burn, itu nama famous Ustaz Halim Burn. Terima kasih Ustaz bersama dengan kami, dan juga Ustaz Hamizul daripada Syariah dan Dakwah Lembaga Zakat Selangor. Kalau Ustaz Halim sendiri daripada Division Kutipan. Okey, kita harapkan yang terbaik kepada warga Zakat Selangor sendiri, terus menyampaikan ilmu dan juga dakwah inilah supaya kefahaman kita bersama. Topik kita cukup menarik pada hari ini. Kita harapkan agar anda mendapat manfaat daripada perkongsian kami, iaitu hadul kifayah. Terutama sekali kita fokuskan kepada penerima zakat. Baik,
kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk topik yang berbeza, pastinya berkaitan dengan zakat. Jangan lupa untuk layari kami di www.zakatselangor.com.my untuk pelbagai informasi berkaitan zakat. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, jaga diri. Terima kasih.